Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam yang mulia ini kita sambung lagi hadis yang ke-35. Marilah kita berukhuwah Islamiyah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Mafhumnya, jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu meminta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan untuk membelinya, tetapi untuk menipu orang lain. Dan jangan memudaratkan mereka. Jangan kamu benci membenci. Jangan kamu berkomplot menikam dari belakang. Jangan kamu menjual di atas jualan orang lain. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang mukmin adalah saudara kepada mukmin yang lain. Dia tidak menzalimi saudaranya, tidak membohonginya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini sambil menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Seseorang itu sudah dianggap berdosa jika dia menghina saudara seislamnya. Tiap-tiap orang muslim itu di atas saudaranya adalah haram darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini, tuan-tuan, adalah satu hadis yang menggambarkan bagaimana pentingnya memelihara ukhuwah Islamiyah dan membawa kepada sebab-sebab runtuhnya persaudaraan antara kita sesama kita. Dengan sebab itu, Imam Nawawi menyatakan dalam azkarnya, hadis ini amat besar manfaat dan amat banyak faedahnya. Dan ramai yang sebut lebih kurang macam tu. Hafiz Ibn Hajar dan ramai lagi yang sebut tentang kelebihan hadis ni. Hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni lebih kepada larangan yang kita perlu sedar supaya kita tidak terjebak ke arah itu. Pertama sekali, hadis ini menyebut di mana dia kata la tahasadu. Janganlah kamu hasad berhasad. Hasad dengki ini adalah perkara yang luar biasa, yang antara yang perlu kita hilangkan dalam kamus kehidupan kita. Seorang ulama, dia pergi ke satu kawasan di Iraq. Kalau tak silap namanya Aun ibn Abdullah. Ini cerita lama. Bila pergi ke kawasan di Iraq, dia sampai di satu kawasan namanya Wasit. Sampai di Wasit, apa yang dia buat? Dia dengar cerita di Wasit ni ada seorang lelaki yang kuat ibadat pada Allah. Kaki semayang, kaki puasa, kaki ibadat. Kuat sungguh. Tak ada cakap-cakap, tak ada lah.
Hatu je, mayang ibadat, puasa, baca Quran, zikir, doa, gitu je. Sehingga dia tersohor di kalangan orang wasit. Lelaki ini hebat. Maka Aun bin Abdullah bila sampai, dia pergi bertemu. Dia kata, saudara, aku wasiatkan kamu, aku nasihatkan kepada kamu 3 perkara. Mungkin ingat 3 perkara. Nombor 1, iyyaka wal kibra. Jaga-jaga kamu daripada takabur. Kerana takabur ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhlukullah kepada Allah. Bila mana Allah perintah Nabi Allah, malaikat, para malaikat sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Dan kerana dia enggan, kerana dia rasa dia takabur, kerana dia rasa dia lebih baik. Khairiyah, kebaikan tu wujud pada dia. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku, yakni iblis, lebih baik daripada Adam. Kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan Adam daripada tanah. Ulama jawab, tak semestinya tanah tu tak baik, dan tak semestinya api tu baik. Jadi yang baik dan tak baik ini bukan unsuri ataupun sifat semula jadi kejadian. Yang baik ni adalah takwa. Siapa takwa walaupun dia kulit hitam, teruk, dia Allah muliakan dia. Itu kaedahnya. Jadi dosa pertama oleh makhlukullah kepada Allah, tak lain tak bukan, ialah dengan sebab sifat takabur. Jauh kamu. Katanya yang kedua, iyyaka wattama. Jaga-jaga kamu daripada tamak. Kerana tamak ini yang telah mengeluarkan bapa dan ibu kamu, Adam dan Hawa, daripada syurga. Nak kekal, akhirnya terlupa arahan Allah. Tapi Allah terima doa selepas dia dikemukakan atau ditempatkan di dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia doa, Allah terima. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi nombor 2, dosa yang mula-mula juga dilakukan oleh makhlukullah selepas daripada itu namanya tamak. Dan tamak ni hurufnya mujawwaf, ta min ain, semuanya dalam. Maknanya bukan di ujung bibir, bukan di ujung gigi, dalam. Bila huruf ni dia kata la yashba, sentiasa tak kenyang. Maksudnya tak cukup. Orang beri kita 1 juta, tanya esok nak lagi nak 1 juta. Sifat manusia memang macam tu. Dia tak akan cukup. Kemudian kata Aun bin Abdullah, iyyaka wal hasad. Dia sebut nombor 1 takabur, nombor 2 tamak, nombor 3 hasad. Kerana hasad ni, kata dia, adalah dosa anak Adam yang pertama kepada Allah. Bila Qabil menhasadi kepada Habil, natijahnya amat buruk, bunuh. Siapa pernah pergi ke Syria, mereka kalau berjalan lah, sekarang tak sesuai lah. Ni saya cerita sebelum perang dulu. Di kota Damsyik tu ada satu kawasan namanya Ruknuddin. Dia Syekh Muhyiddin. Naik atas tu sikit, dia ada satu tempat namanya Jabal Qasiyun, bukit atau gunung Qasiyun. Di situlah dikatakan tempat pembunuhan Habil oleh Qabil. Kenapa? Kerana hasad. Jadi rupa-rupanya hasad ni bahaya. Sebab itu Nabi larang daripada kita hasad. Saya terdengar para ulama kata hasad ni ada berlaku semua. Tapi yang hebatnya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hasanul Basri, orang itu dia boleh
matikan hasad tu. Dia tak biar, dia tak baja, dia tak subur. Kerana al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Hasad ni dia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Dan orang yang hasad ni tak layak untuk diketuakan. Al-hasudu la yasud. Kenapa? Kerana sudah tentu akan berlaku macam-macam perkara yang tak baik. Jadi hasad ni kita kena minta berlindung dua perkara. Pertama, daripada sifat hasad tu sendiri merajai, menguasai kepada kita, iaitu wal'iyazubillah. Kedua, orang yang akan berhasad kepada kita. Sebab itu dalam surah Al-Falaq disebut wa min syarri hasidin iza hasad, daripada orang yang berhasad apabila berhasad. Kerana orang yang berhasad ini, maka disitulah akan timbulnya niat-niat yang tak baik, nawaya khafiyah, niat-niat tak baik. Macam mana? Sebab itu dalam surah tu dia cerita min syarrin nafasati fil uqad. Apa makna nafasati fil uqad? Perempuan-perempuan tua yang ditenung nasib, yang diminta sihir, yang diminta santau, yang diminta untuk mengenakan kepada orang, lalu diambillah benang-benang, lalu disimpulkan benang-benang tersebut, lalu ditiup untuk menggugah seseorang itu atau mengenakan kepada seseorang itu. Tapi kita kena ingat Allah sebut wala yuflihus sahiru min haitsu ata. Orang yang sahir ni dia tidak akan berjaya apa-apa. Sama juga dengan orang yang berhasad, dia akan ada kerugian dalam hidup dia, tapi bahaya. Oleh kerana itu dalam hadis ni sebut la tahasadu, jangan kamu hasad menhasadi. Aku berhasad, kamu memberhasadkan aku. Jadi hati itu telah dikuasa oleh syaitan, oleh iblis. Maka datanglah niat-niat yang tak baik, hilangnya barakah daripada ummah kerana wujudnya hasad yang melampau. Cerita hak ni cukup hak tu je, kalau maknanya tak payah syarah hak lain. Jadi saya kena pendek-pendek lah. Kedua, wala tanajashu, jangan kamu minta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan membelinya. Ini dia panggil satu istilah yang kita kata untuk menaikkan harga barang. Untuk menaikkan harga barang, ataupun sama juga dengan maksud untuk melarihkan harga barang. Macam-macam. Seorang tu jual satu harga barang, berapa? Harganya RM10. Dalam nak dapat RM10 ini, macam mana cara dia? Ada cara, dia akan panggil beberapa orang kawan dia. Kawan dia pun kata, oi harga ni murah lah, banyak sangat murah, bagus. Hak ni kata ya, saya beli kat lain ni. Hak ni kata ya. Akhirnya kawan lain pun hak tak tahu ni, oh betul sungguh, pakat beli. Saya selalu tengok orang jual ubat dulu. Orang kata kalau nak belajar ceramah, belajarlah dengan orang jual ubat. Suka. Zaman dulu lah, zaman tahun 70-an, 80-an. Kalau kita tengok di bas stand tu, macam di Terengganu, di mana pun sama, saya ingat masa tu, dia tengok hari Minggu. Kalau kita pergi ke pasar Kedapayang, ke pasar mana-mana lah, saya tu, kita pergi tu, kita akan duduk. Orang jual ubat ni dia pakat, maknanya ada 6 tukang jual ubat. Maka hak pertama pun buka jual ubat, hak lain tu sambil-sambil buka dak keping lah. Hak ni pun ceramah, popa ceramah. Bila dia ceramah, hak jual ubat 2-3 orang ni pakat beli barang tu, barang dia. Jadi kawan lain tengok laku ni pakat berebut beli. Kemudian tengah hari tu, pukul 11 tu sudah tu, dia naik atas tu minum air. Dia ulur balik duit-duit tu pada tu. Ambil balik. Obat ambil balik. Orang panggil buat upang. Orang laku tuan-tuan. Kita tengok lepas laku. Ini dia panggil tanajashu. Jadi mempengaruhi orang, asal tak nak beli, jadi nak beli. Harga yang murah boleh jadi naik. Ini bahaya. Di situ bukan lagi dalam bentuk realiti. Wal'iyazbillah. Wala tabaghadu, jangan kamu marah-memarah. Apa makna marah-memarah? Maknanya
Budaya marah ni satu budaya yang bahaya, tuan-tuan. Marah dipuji hanya kerana Allah. Tapi selain daripada kerana Allah, banyaknya dikeji. Hadis kita baca dah, seorang lelaki minta temu Nabi, Nabi kata la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Tapi bila tabaghadu ni, dia telah jadi budaya dah. Bos marah kepada ketua bos dia lah. Ketua bahagian marah pada ketua cawangan. Ketua cawangan marah pula kepada hak bawah dia. Akhirnya hak bawah tak boleh nak marah, balik rumah marah ke bini. Bini kata, apa pasal hari ni aku kena marah. Jadi hak ni pun marah. Jadi akhirnya membina masyarakat yang marah. Dan pemarah ni yang pertama, dia tak ramai kawan. Dan pemarah ni sebenarnya dia membina banyak musuh. Dia duk rasa dia seronok, tapi sebenarnya bahaya, tuan-tuan, marah. Saya pernah masuk penjara, temu orang yang jatuh hukuman mati. Buah dengan dia, kata salah apa tuan? Dia kata entah macam mana saya bergaduh dengan isteri saya pepuk dia mati. Saya pun tak tahulah, saya tak tanyalah lebih-lebih tu. Tapi nak ceritanya, marahlah tu. Marah. Orang Arab kata awwaluhu junun wa akhiruhun nadam. Mula-mula gila, kemudian sesat. Allah, silap. Kalau aku sabar tak apa. Budaya ni kita cuba ni. Dan marah ni menyebabkan berlakunya stres, menyebabkan berlakunya depression, menyebabkan berlakunya tekanan, menyebabkan hidup tak selesa. Buanglah sifat marah ni. Wala tadabaru. Begitu juga jangan kamu benci membenci. Tadabaru ni lebih kepada, dalam istilah moden kita gak, konspirasi dah. Nak berjatuh orang ni, nak berjatuh orang ni, pakak gini. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang-orang seperti ini bahaya. Bila adanya unsur-unsur seperti ini biasa. Tapi kalau musuh dengan musuh, biasalah macam tu. Jadi tadabaru ni sama-sama Islam ni, sama-sama okey ni. Ini kena jaga. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan jual barang sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Barang tu milik orang lain, kamu pergi jual, ataupun kamu pergi beli milik orang lain yang mana kamu tidak dilesenkan, tidak diberi peluang untuk buat macam tu, kamu buat. Contoh paling mudah, saya suka contoh klasik untuk faham. Musim selepas raya fitrah, habis bulan Syawal, Tok Imam sibuk nak cari lembu korban. Dia bukalah dia punya orang kampung dia, orang taman dia buat, siapa nak korban? Ni kata Pak dia nak 3 bahagian, hak ni 2 bahagian, hak ni nak 1 bahagian, hak ni kata saya nak 5 lah, hak ni kata biar saya seekor lah. Dia kumpul semua, dapatlah 8 ekor, 10 ekor. Lepas tu tanyalah harga berapa, grade A, B, C, D tu ikut pandang lah. Kemudian Pak dia ni tahu ada seorang, Tok Imam ni tahu ada Pak dia ni duduk kampung tu main peraih lembu, bela lembu. Dia adalah dalam 18 ekor rumah dia, ada dia jual. Jadi Tok Imam pun selalu pergi temu rumah Pak dia ni. Sampai Pak dia pun faham lah, Mam ada apa? Kata ingat nak ambil lembu lah 8 ekor. Okey boleh, banyak ni ada 8 ekor ni. Okey, dah dia pergi bulan Zulkaidah, Semelih 10 Zulhijjah. Jadi dah lah sebulan tu. Dia pun tengok lembu. Lembu ni nak cuk dulu tanda. Hak ni hak putih ni seekor nak ni. Allah, dia kata hak putih ni harga mahal kan, terik sikit kata, tinggi sikit kata dia. Berapa? Hak ni 10k kata dia. Itu murah dah tu. Kalau timbang tu, dia ni sebab dia baka limousin kata dia. Baka limousin, tuan-tuan tahulah. Limousin ni bukan nama kereta je, nama lembu pun limousin lah ni. Dia ada lembu. Lembu import ni banyak lah ni. Pandai. Baka limousin kata dia. Cukup dah umur. Cukup dah.
baru cukup. 10k ni mudah. Tok Imam kata kalau macam tu dia tengok atas bawah, yang tanya Lal macam mana, tanya Tok Bilal. Tok Bilal kata okey lah, boleh lah. Okey, semua kita ambil. Hak 8 ekor ni setuju. Hak yang limousine tu kita bayar dah. Beli dah, beli. Berapa? 10k. Tapi ginilah, kita bayarlah 5k dulu. Bayar dah lah. Akad dah jual beli. 5 hari sebelum korban, datang perai seorang. Pergi rumah pada. Pada ada lembu tak? Ada. Ni lah bahagiannya, tinggal 5 ekor je lagi. Hak lain habis dah. Oh, dia pun tengok hak putih. Masya Allah. Hak putih ni tak jual. Ada dah. Tok Imam. Ini customer regular dah. Dia tak tahu memang dah Tok Imam. Tok Imam pula kapung kita yang belakang dia. Kata perai ni, berapa harga? 10k. Pada letak mana otak? Tanya, kejut pada ni macam mana ni, bahasa kasar. Letak mana otak? Kata, berapa pula? Pada jual berapa? 10. Allah, 20 pada. Ni duit lalu keh. Pada kau nengung atas bawah kiri kanan mikir. Pada 3 petang ni, kalau pada nak, saya beri lalu cash. Kalau tak, janji tengok pukul 10 pagi. Pada ni rakyat mada kata gini lah. Kita kata waktu kita tarik balik lah jual. Tarik balik. Sanggup bagi balik duit 10k tu, 5k tu tak apalah, dah jadi. Tahulah rasa nak buat baka lah. Tengok tu, dia buat punya alasan tu. Akhirnya pulang balik. Boleh tak boleh tu? Inilah yang sebut wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Dan ini banyak berlaku. Asas 10, tiba-tiba orang tahu 20, gelap mata. Melainkan kalau Tok Imam tu beli 10, Tok Imam tu dapat dah lembu tersebut, memang dapat. Perai tu pergi beli dengan Tok Imam hak 20. Itu soal lain lah. Sebab sekarang ni milik Tok Imam, bukan milik Pak Der dah. Itu kena faham. Nampak mudah je, tapi yalah, kalau tahu orang main sekali ganda, orang mikir 14 kali. Orang tak mikir dah sekali. Hak warok je. Apa payah nak cari tak? Ada jujur. Saya beli lembu tahun lepas, saya tengok. Jujur sungguh Datuk tu. Kata beli tak boleh dah. Kata, biar berapa pun. Saya janji dah kata. Hak tu tak ramai. Ni janji juga, tapi bila duit banyak ni jadi kelabu mata tu kelabu, dia bukan buta, kelabu. Dia tak nak apa. Okey, wa kunu ibadallahi ikhwana, kamu jadilah hamba-hamba Allah yang saudara. Al muslim akhul muslim, orang Islam ni sebenarnya saudara pada orang Islam. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiru. Ada 4 perkara tak boleh. Nombor 1, dia tak boleh zalimkan. Yang ni payah tuan-tuan. Payah. Kita pun tengok bab zalim ni payah. Ada je kesilapan. Sentiasa kita menginsafi diri. Wala yakhzuluhu. Apa makna yakhzuluhu? Maknanya seorang muslim tu jangan menghina. Jangan menghina. Wala yakzibuhu, jangan dusta, membohonginya, mendustanya. Wala yahkiruhu, sama juga dia menghina ataupun merendahkannya. Kadang-kadang kita nampak orang tu rendah, tak boleh. Tok Imam tadi baca, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan hina satu kaum tu akan satu kaum boleh jadi hak hina tu jauh lebih mulia daripada kamu. Kita tak tahu. Macam tengok anak-anak orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak ni, kita kata hina, rendah dia ni. Boleh jadi satu masa nanti dia jadi jauh lebih baik pada kita, pada anak kita, berjaya dalam kehidupan. Berlaku tak macam tu? Banyak. Yang taikung besar-besar kadang-kadangnya jenis apa kedana je asalnya. Jadi susah. Yang Allah bagi kelebihan-kelebihan ni, terlalu banyak perkara tersebut. Jangan kita macam tu. Nabi sebut at-taqwa hahuna, Nabi tunjuk 3 kali sebut dada dia kepada hati. Apa makna? Makna takwa ni bukan kita dok royak
saya bertakwa. Bahkan nama dia takwa. Saya ni nama takwa, jadi saya takwa. Takwa ni bukan melalui perbuatan. Perbuatan itu sebagai lambang ketakwaan, tapi takwa ni daripada hati. Takwa ni daripada hati. Sebab itu Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an bila sebut takwa disebut 4. Nak kenal takwa ni ada 4. Pertama, al-khaufu minal jalil, rasa takut pada Tuhan yang Maha Agung. Kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang ada dalam terkandung dalam Quran. Ketiga, wal ridha bil qalil, redha dengan rezeki Allah walaupun sikit, sebab itu rezeki daripada Allah. Yang keempat, wal istidadu li yaumir rahim, dia buat persediaan untuk menghadapi hari ketika mana dia akan bertemu dengan Allah. Maknanya bekalan dia cukup banyak. Tu makna takwa. Takwa Nabi sebut 3 kali, dan Nabi isyarat kepada dadanya, mana daripada hati bertakwa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu tanda daripada hatinya bertakwa. Kemudian dinyatakan, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim, cukuplah seorang muslim itu membawa kepada dosa, kejahatan apabila dia hina saudara dia, orang Islam yang lain. Dia hina. Sekarang tuan-tuan tahulah, kita tengok dalam WhatsApp, dalam medsos, media sosial, mudah je hina orang, mudah je kata kat orang, tapi akhirnya tak mampu nak tarik balik. Kesian bila kita tanpa usul periksa. Kalau boleh reserve dulu, apa-apa berlaku kadang-kadang kita dengan sepihak, maka kita cepat sangat menghukum. Ini bahaya. Kullul muslim alal muslim haram, setiap orang Islam atas orang Islam yang lain haram. Damuhu wa maluhu wa irtuh, darah dia. Apa makna? Jangan bunuh dia, jangan gitikam dia. Darah manusia ni haram, kita tak boleh ambil kecuali melalui derma darah. Dia derma darah, boleh ambil darah dia. Kalau sekadar-sekadar nak maknanya pergi bunuh dia ni tak boleh. Wa maluhu, harta dia, harta orang ni, dia ada hak harta dia. Allah beri hakut tamalluk, hak pemilikan. Cara syar'i nak pergi rapah-rapah, tak apa ni harta Tuhan semua, tak boleh. Dengan usaha dia, dengan kerja dia, biar jadi betul. Harta yang Allah bagi. Jadi harta dia. Islam menghormati hak pemilikan seseorang. Wa irduhu, apa makna marwah? Marwah, jangan carikan marwah. Cuma perkara-perkara ni yang pertama saya syorkan, mula-mula sekali ibu bapa. Masalahnya kita mula daripada ibu bapa ni. Kenapa? Kerana ibu bapa lah yang akan terbiah anak-anak dia. Bila ibu bapa terbiah anak-anak, maka anak-anak itu tumbesarannya dalam bentuk terbiah yang sempurna. Dia akan tahu nilai halal haram. Dia tahu masalah penghormatan kepada orang begiang-begiang. Dia tahu hak-hak orang. Dia tahu bermasyarakat. Dia tahu tentang hidup dalam sebuah keluarga. Dia tahu tentang adab menghormati. Benda-benda ni nampak basic, tapi perkara ni kadang-kadang dibiarkan berlalu tanpa diajar, dididik dan diasuh. Sebenarnya parah, tuan-tuan. Parah. Saya nak kisah contoh. Seorang lelaki datang, tak payahlah mungkin pak saudara ke ataupun mak saudara ke, bagi anak kita, kita adik-beradik lah contoh. Dia datang, dia tanya, abah ada tak?
Anak kita kata abah tak ada, tutup pintu. Ataupun masuklah pakcik duduk. Abah dia bagi tahu dah, suruh duduk 10 minit lagi dia balik. Jadi pakcik tu ataupun pak saudara tu duduklah di rumah dia, congok dia. Anak ni naik atas duk main komputer, duduk ni hoha. Tetamu ada bawah. Tuan-tuan, kalau kena kat kita apa macam. Tapi sebaliknya, kita pergi sebuah rumah kawan kita pun tak ada, tapi anak dia sambut dia, abah tak ada pakcik, duduk pakcik, dia akak air pakcik nak minum apa. Lepas tu pakcik macam mana, kesihatan okey pakcik ni tanya macam mana. Tak payahlah tanya urusan apa dengan abah aku gini-gini, tak payah, itu bukan kerja dia. Tanya hati pakcik ni, kata hak ni bagus, budak ni bagus. Dia ada ambil kecanaan kepada tanggungjawab abah dia yang tak ada tu, dia boleh. Jadi orang kata apa? Budak ni reti bahasa, budak ni faham bahasa lama, budak ni berjuru, budak ni bertertib. Tengok nilai-nilai seperti ni kadang-kadang tak ada dalam buku tata rakyat ataupun belajar di sekolah, tak ada. Bermula daripada rumah. Sebab tu Syekh Abdullah Nasih Uluang kata 3 tepat. 3 tepat bila kukuh, maka dia membina kepribadi yang unggul. Pertama, rumah. Di rumah dia akan belajar akhlak, dia akan belajar pembesaran fizikal. Kemudian pergi ke sekolah, dia akan mempelajari tentang IQ, tentang intelektual, tentang adab. Kemudian dia pergi ke masjid, dia belajar tentang spiritual, tentang dalaman, tentang akhlak, tentang agama, tentang ketuhanan. Jadi bila gabung, akhirnya lahir manusia luar biasa. Itu yang sepatutnya kita ada. Kalau ini kita boleh betul, kita akan seronok. Sebab kita terkia-kia. Sekarang tuan-tuan. Sebuah kampung, siapa pernah mikir, saya ambil masa 2 minit lagi, siapa pernah mikir sebuah kampung tu macam mana nak tarik semua golongan rasa kasih dan sayang kepada masjid, nak pergi ke masjid? Siapa di kampung mikir macam mana nak menghidupkan majlis ilmu di masjid? Siapa di kampung mikir macam mana nak jadikan suasana seluruh kampung itu suasana aman, damai, baik? Kata orang bertegur siapa, tak mestilah pergi bertandang rumah masing-masing. Tapi benda ini kalau kita boleh jayakan, kita akan berjaya, tuan-tuan. Inilah yang sepatutnya kita zahirkan dalam hal seperti ini. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.